Joran Borneo ke satu lagi lokasi yang menjadi kegilaan kaki pancing. Mukah dan juga sekitar Bayan. Bukan sahaja sebuah perkampungan nelayan popular di Sarawak, tetapi menjadi lubuk pemancing laut dalam. Nak tahu buruan Joran Borneo kali ini? Kami mencari semuanya ikan-ikan yang hebat. Penghuni dasar laut, teknik jigging, lokasinya di Mukah Bayan. Mukah, sebuah pekan kecil yang menarik untuk diterokai. Rata-rata penduduknya bekerja sebagai nelayan pesisir pantai dan juga nelayan laut dalam. Alang-alang ke laut dalam, misi mendaratkan ikan besar lah. Barulah betul. Assalamualaikum. Joran Borneo kali ini berada di Mukah Bayan. Dan kali ini kami ingin mencari ikan-ikan hebat seperti ikan tenggiri, cenahak, talang, jemuduk dan sebagainya. Adakah misi kami berjaya? Jangan lupa saksikan Joran Borneo. Kami sekarang berada di Mukah Sarawak dan pada minggu ini kami akan memancing di kawasan perairan Mukah Bayan dan ia merupakan lokasi yang menjadi kebanggaan kaki-kaki pancing di sini untuk mendaratkan ikan-ikan yang hebat-hebat. Teknik yang akan kami kongsikan pada minggu ini adalah teknik jigging dan kami akan mempraktikkan dua teknik jigging yang utama iaitu teknik fast jigging dan juga teknik slow jigging. Saksikan dalam Joran Borneo pada kali ini. Ambil joran, pergi memancing. Fiz, alang-alang dah sampai Mukah ni kan. Ceritalah sikit pasal Mukah. Okey bang, sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan pasal Mukah ni lah. Daerah Mukah ni bang, majoriti kaum di sini adalah berbangsa Melanau. Dan kalau abang nak tahu aktiviti-aktiviti diorang macam biasalah, diorang nelayan. Dan hasil pendapatan tu, hasil tangkapan lautan tu, diorang akan gunakan sebagai pendapatan kehidupan diorang lah macam tu. Kalau abang tengok kat sana, nampak tak ombak putih-putih tu? Ini semua kawasan beting bang, ataupun kawasan cetek. Oh, makna ombak besar lah habis. Ombak besar bang. Kalau daripada pantai, kalau kita nak keluar ke laut dalam 20 hingga ke 30 batu. 20 ke 30 batu? Ya, untuk kita jumpa kedalaman yang bersesuai untuk kita jigging. Rasanya kalau nak cari ikan-ikan yang baik lah orang kata kan, kita akan pergi jauh lagi lah. Saya tak silap saya lebih kurang dalam 30 hingga ke 60 batu. 60 batu lah? Ya. 60 batu lebih kurang 96 kilometer. Dekat-dekat 2 jam juga lah kan? Lebih kurang lah. Okey. Okay, jomlah Hafiz. Jom. Rasanya dah okey tu untuk kita punya info-info ni. Yes. Okey bang, sekarang ni saya nak tanya abang pula lah bang. Dari segi setup, apa setup kita? Apa peralatan yang sesuai digunakan? Dan saya pun tengok lebih kurang kedalaman sini pun lebih kurang 30 meter, 40 meter kan. Ya. Kita boleh main dua teknik yang utama lah. Yang pertama sekali kita pakai main fast jigging. Okey. Okay, kalau fast jigging kita gunakan peralatan fast jigging lah. Ya. Contoh dia jig. Contoh penggunaan jig, kita akan gunakan jig-jig yang kurus panjang. Alright. Jig yang kurus panjang macam ni. Okay. Dan jig-jig macam ni berat dia berdasarkan arus dengan kedalaman nantilah. Kita tengok alaman dia macam mana. Kalau arus kuat kita pakai berat sikit. Ya. Habis dia bawa kan Ada, spinning. ada. Spinning reel lah. Kenapa? Sebab reel spinning ni dia ada kelebihan dari segi untuk kita dapatkan speed.
Okey. Speed, laju. Spinning boleh kayu laju. Ya. Dan reel spinning bahkan bagi kita kelebihan lah. I see. Itu untuk game fast jigging lah. Ya. Dan saya tengok kita boleh juga main slow jigging untuk ikan-ikan dasar. Okey. Sebab kat sini dia ada tempat ada ikan dasar kan. Betul. Ada tempat ikan pelagik. Ya. Okey, dan untuk ikan dasar ni ikan-ikan yang berumah lah. Rumah. Ikan-ikan yang ada rumah. Biasanya kita akan pakai jig-jig yang lepeh, yang lebar untuk permainan slow. Contoh macam ni kan. Dia lebar macam bentuk daun. Yeah. Dan untuk jig-jig macam ni, kebiasaannya kalau main slow jig kita pakai jig yang lebih berat. Dan untuk permainan slow jig ataupun kita panggil ketuk-ketuk dasar lah. Okey. Kita lebih sesuai gunakan reel overhead. Ini dipanggil reel overhead lah. Beza dengan reel spinning, reel overhead ni dia ada torque. Dia ada kuasa mengayuh. Okey. Maksudnya kalau kita karau jig-jig berat ni kita tak terasa penat. Okey. Dan dia lebih mudah untuk kita kendalikan lah. Jadi itulah habis untuk orang kata persediaan lah. Tapi nanti bila sampai dekat lapangan kita akan ada lah sedikit sebanyak perubahan bergantung pada situasi, bergantung kepada keadaan air dan sebagainya lah. So itu asas dia lah. Saya dan Abang Arif pertama kali akan memancing di laut sekitar Mukah. Macam seronok je. Putus. Keesokan harinya, selepas fajar menyingsing, kami pun menaiki bot ke lokasi lubuk ikan yang pertama sekitar perairan Mukah. Tekong kali ini Mahathir namanya. Saya dan Abang Arif ditemani seorang lagi pemancing laut dalam tempatan, iaitu Abang Adi. Meriahlah kami dekat atas bot ni. Bersama dengan tekong kita iaitu Abang Mahathir. Dan Abang, ada soalan yang ingin tanya dengan Abang mesti. Mahathir. Okey bang, perairan Mukah ni boleh ceritakan sikit tak berapa dia punya kedalaman dia dulu? Kita nak tahu kedalaman dulu. Yes. Okey, biasa kita buat kalau dekat Mukah ni lah, kalau untuk cari ikan-ikan pelagik ni area 20 sampai 30 batu. Tapi untuk cari ikan yang lebih menarik sikit, kena keluar jauh sikit lah, dalam 30 batu sampai ke 60 batu. Itu jarak dari darat ke laut lah. Kedalaman dia apa bang? Kedalaman yang paling seronok untuk kita jigging lah. Lebih daripada 30 meter lah. Okey. Jadi dekat spot pertama kita ni, apa ikan kita nak target? Okey, dekat spot pertama kita target ikan pelagik dulu. Mungkin ada ikan dasar juga yang bersisik. Jadi jig berapa gram kita nak pakai yang sesuai? Yang sesuai kita tengok keadaan arus. Kalau arus kurang kita boleh pakai 30 sampai 40 gram lah. Kalau untuk yang arus yang lebih daripada 1 knot kita kena pakai 80 hingga ke 150. Kita main fast lah ni kan, fast jigging. Main fast. Okey. Macam mana menurut keadaan air pula bang? Air dengan cuaca. Abang rasa macam mana potensi kita pada hari ini? Kita bergantung kepada keadaan arus dan juga pasang surut air. Kalau pasang dia waktu pagi tu paling elok lah. Tu kita turun pagi sekarang ni lah. Okey. Kena keluar awal. Yes. Okey Hafiz. Okey bang. Rasanya kita dah cukup info, kita cuba dulu. Betul. Kan bang? Kalau tak ada nanti kita tukar-tukar spot dah bang. Okey bang. Ambil berkat dulu bang. Ambil berkat. Berkat dulu, berkat. Okey. Jom kita kasih on. Tidak sampai beberapa minit, Adib melabuhkan umpannya. Sudah pun mengena seekor ikan talang. Boleh tahan juga saiznya. Ini sebagai petanda permulaan. Lokasi pertama ini adalah lubuk ikan pemangsa terutama ikan talang. Di perairan sedalam 30 meter, ia adalah habitat bagi berbagai jenis ikan grade A dan juga ikan batu karang iaitu kerapu. Lokasi 30 batu nautical dari pantai, habuannya juga agak berbaloi. Sebab itulah Mukah adalah pilihan pemancing laut dalam dari Sibu, Miri dan juga Bintulu. Menurut kata Tekong tadi, kita nak target ataupun kita nak sasarkan ikan pelagik dahulu di spot pertama ni, dan Tekong menyarankan untuk menggunakan jig sekitar
60 ke 80 gram, okey, berdasarkan arus pada hari inilah. Dan saya sekarang ni menggunakan jig profil panjang, berat 80 gram, dan saya letakkan atas ni axis hook dan bawah mata kail 3 ataupun kita panggil treble hook. Dan kita akan bermain teknik fast jigging. Kita rasakan di sini ada ikan-ikan tenggiri. InsyaAllah. Okay, ini first drop. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah teknik permainan fast jigging. Teknik fast jigging ni dia ada beberapa cara lah. Okay. Ada yang cara pertama saya akan tunjukkan. Saya akan sampai ke bawah. Okey. Kemudian dia satu kali henjutan rod, satu kali putaran handle. Dia macam ni. Satu. Dan kita buat dalam keadaan yang laju. Okay, ini satu cara lah untuk fast jigging. Yang kedua, kita berselang-seli hayunan rod dengan kayuhan. Ini untuk kelajuan yang lebih lagi. Terutama sebab kalau kita target ikan-ikan tenggiri, ikan tenggiri ni kalau kita punya jig digulung dengan laju, dia lagi tertarik. Sebab dia ini adalah ikan-ikan yang pelari pecut. Jadi teknik yang biasa kita pakai, kita macam inilah. So satu, separuh-separuh. Ada satu lagi macam ni. Okey, ni tadi saya tunjuk. Satu lagi, dia lagi laju. Dan rod yang kita gunakan adalah rod untuk kegunaan fast jigging serta reel yang berkelajuan tinggi. Sekarang saya nak cari ikan dulu. Mudah-mudahan dapat. Abang Arif yang sememangnya sifu memancing di laut dalam pastinya akan mencuba berbagai teknik untuk menarik perhatian ikan pemangsa. Strike. Boleh tahan. Kan benar. Bagai dikata, lontar aja mengena. Betul lah dia sifu. Abang Arif strike. Ikan gerepoh atau GT. Boleh tahan juga saiznya. Ikan pertama. Mantap. Baby GT, bukan baby GT lah. GT remaja. Dia. Inilah tangkapan yang pertama sejurus selepas beberapa kali saya turunkan jig ni ke dasar. Teknik yang saya gunakan seperti yang saya katakan pada awal tadi, iaitu teknik fast jigging menggunakan jig yang sama. Dan alhamdulillah dapat spesies gerepuk ataupun dalam bahasa pemancing dipanggil GT atau nama penuh dia Giant Trevally. So inilah dia ikan pelagik yang berada di bawah, dan tadi ikan ini menyambar sejurus selepas jig sampai ke dasar. Saiz masih saiz remaja, tapi masih boleh memberikan tentangan yang hebat jika kita menggunakan peralatan yang sesuai dan seimbang. Yes, kita cari lagi. Seperti yang kita lihat tadi, Abang Arif dah pun mendapat seekor GT, itu ikan pelagit. So ada banyak lagi spesies-spesies ikan yang yang bersia-sia di dalam air kawasan perairan Mukah ni. So jom kita nak turunkan jig kita tengok ikan apa yang ingin memakan umpan saya. Hai, saya masih sabar lagi menanti gewang untuk mengena. Strike! Akhirnya, mana boleh jadi Adib dan Abang Arif dah kena, takkan saya tak kena. Jadilah seekor ikan kerapu bintik. Inilah dia hasil daripada perairan Mukah. Macam terasa gigitan. Aboy, betul-betul meriahlah tong ikan kami. Seekor lagi kerapu bintik. Kalau tadi kita boleh buat bakar, yang ini pula kita buat 3 rasa.
Tidak sampai 1 jam, saya telah pun strike 2 ekor ikan kerapu bintik. Misi diteruskan dengan semangat yang berkobar-kobar. Tekong Mahathir telah memilih lubuk ikan yang betul. Umpan saya digigit. Terputuslah pula. Aduh, hai. Inilah insiden yang tidak disukai di kalangan kaki pancing. Gewang terdampar di dasar lautan. Kenapa? Lah. Apa bang tu? La ilah guys. Saya baru turun gig saya yang 250 gram kena tapau terus. Ya Allah, ikan apa ni? Atas nasihat Tekong Mahathir, setelah sejam kami berubah lokasi. Lontaran gewang dimulakan dengan 1000 harapan. Nah, Abang Arif strike lagi. Hei bang, tahu nasibu. Seekor kerapu. Nampak gayanya kenyanglah kita makan kerapu malam ni. Double strike. Gewang ini memanggil-manggil seekor tenggiri batang. Pemangsa yang pantas pecutannya melawan tarikan pemancing untuk melepaskan diri. Akhirnya Gewang Adib mengena. Inilah yang menjadi idaman misi kali ini. Akhirnya seekor ikan tenggiri batang berjaya didaratkan. Boleh tahan juga saiznya. Bolehlah dibuat umai, makanan tradisi orang Sarawak yang menggunakan isi ikan tenggiri mentah. Nyaman batu. Putus. Ikan bang. Cuba tarik. Sangkut dia. Sangkut, main ketuk kan. Aduh. Terus main line. Hai Abang Arif, tak mau kalah ya. Strike lagi, dah di penghujung misi ni. Seekor anak ikan. Hasilnya memang lumayan. Ya, banyak kawan ni. Weh, ni buat live feed bagus ni. Lesen muka. Alhamdulillah guys, ini adalah hasil kita pada hari ini di perairan Mukah. Seperti yang kita target, kita pun dah jumpa juga ikan-ikan target kita, ikan pelagik dan juga ikan-ikan dasar kan bang? Ya, dan Fiz, trip ni tidak akan berjaya tanpa ada bantuan orang itu. Tekong kita. Bang Mahathir, terima kasih bang. Bang Mahathir. Dan tidak lupa juga kepada Abang Adin yang membantu kita juga pada hari ini. Terima kasih bang. Seharian joran kami menduga perairan Mukah. Kesimpulannya tidak mengecewakan. Beberapa ekor ikan talang, ikan gerpoh, tenggiri batang dan juga kerapu memang berbaloi. Cuba kita lihat hasil tangkapan dan reaksi muka kami. Kegembiraan bercampur dengan puas. Melihatkan hasil tangkapan hari ini, ternyata perairan laut di sekitar Mukah masih kaya dengan berbagai spesies ikan.
Tiadanya ancaman anasir luar membolehkannya menjadi kawasan permainan kumpulan ikan pemangsa. Mereka boleh membesar dan membiak di kawasan ini tanpa sebarang ancaman. Memulakan misi sejak fajar menyingsing. Pulang pula ketika matahari berlabuh. Pemandangan yang sangat indah dan tiada tempat lain kecuali di Mukah. Selain memancing di laut dalam, pemancing juga berpeluang menikmati kedamaian perkampungan nelayan berketurunan Melanau di kawasan ini. Inilah masa yang dinantikan bagi semua pemancing laut dalam. Seharian berada di tengah lautan melayan gelora, ombak dan angin, akhirnya masa untuk kami bersantai. Ketika ini, hasil tangkapan akan dinikmati bersama rakan-rakan pemancing. Apa lagi, saya pun menyediakan umai. Isi ikan tenggiri segar memang terbaik untuk dijadikan umai. Inilah makanan popular Sarawak terutama di kalangan orang Melanau. Hui, kenyanglah kami malam ni. Umai tenggiri, ikan kerapu. Nikmat yang amat. Manakah lokasi joran Borneo di episod akan datang? Apa pula teknik memancing yang akan dikongsikan oleh Abang Arif? Bagaimana pula dari segi cabaran? Semuanya dalam joran Borneo akan datang.